Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak membentangkan tentang pencemaran udara. Okey, sekarang saya akan terangkan pasal definisi. Peraturan kualiti alam sekitar udara bersih 1978 di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dalam kurungan Akta 127 mentafsirkan pencemaran udara adalah sebagai benda asing udara termasuk asap, habuk, abu, termasuk abu terbang, arang, hancuran kumin, pejal dan apa-apa bahan termasuk kumin-kumin, gas-gas, wap-wap, kabus, bau dan bahan radioaktif yang terpancar dari penggunaan elektrik punca pemanasan atau dari sintesis, revolusi atau apa-apa pemilihan atau apa-apa bahan yang mungkin ditetapkan oleh menteri sebagai bahan-bahan yang boleh menjejaskan kesihatan manusia atau kehidupan alam sekitar. Terdapat lebih kurang 7 jenis unsur dalam kandungan udara yang dinilai bagi menentukan tahap pencemaran udara, iaitu zarah terampai, sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, ozon, hidrokarbon dan plumbum. Okey, sekarang saya akan terangkan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Okey, sekarang ini dia peraturan-peraturan dia. Okey, nombor 1, peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih. Nombor 2, peraturan kualiti alam sekeliling kawalan kepekatan plumbum dan gasolin motor 1985. Peraturan kualiti alam sekeliling kawalan pelepasan daripada enjin diesel 1996. Peraturan kualiti alam sekeliling kawalan pelepasan daripada enjin petrol 1996. Perintah kualiti alam sekeliling aktiviti yang diisytiharkan pembakaran terbuka tahun 2003. Peraturan kualiti alam sekeliling kawalan pelepasan daripada motosikal 2003. Dan peraturan kualiti alam sekeliling dioksin dan furan 2004. Perintah kualiti alam sekeliling aktiviti yang diisytiharkan pembakaran terbuka 2003. Dan akhir sekali, kaedah kualiti alam sekeliling mengkompaun kesalahan-kesalahan 1978. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dipindah bagi mengukuhkan peranan Jabatan Alam Sekitar JAS untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana pihak yang melakukan pencemaran. Kajian mengenai pindaan itu kini sedang dalam peringkat perbincangan dengan Penasihat Undang-Undang Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, terdapat kelemahan pada penguasaan undang-undang sedia ada kerana hanya kerajaan negeri memiliki kuasa untuk mengambil tindakan. Okey, ini dia sebab pencemaran udara. Okey, ini ada 4 aktiviti pembangunan dan perindustrian, kenderaan bermotor, pembakaran terbuka, aktiviti harian manusia. Okey, ini dia. Nombor 1, aktiviti pembangunan dan perindustrian. Pembangunan ekonomi dunia bergantung pada industri-industri yang menghasilkan barang untuk dieksport atau untuk aktiviti perniagaan domestik. Namun, ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan saja gas-gas pencemaran dilepaskan oleh industri, maka habuk-habuk yang mampu
mengakibatkan sesak nafas manusia juga dilepaskan. Ni kenderaan motor. Kenderaan motor merupakan penyumbang pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, motor, lori, kapal terbang dan sebagainya. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya gas karbon dioksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk. Pada tahun 2004, 14 juta kenderaan telah mendaftar digunakan di Malaysia. Angka ini adalah 2 kali ganda berbanding dengan sedekat yang lalu. Manakala pengguna kenderaan di jalan raya dijangka akan meningkat kepada 1 bilion pada tahun 2020, namun dijangka juga akan mencapai angka lebih awal. Okey, ni pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal, di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Akibat partikel jelaga yang boleh diterbangkan oleh jarak jauh oleh angin telah dihasilkan. Akhirnya keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat. Keadaan tersebut akan menjadi lebih serius pada musim panas panjang kerana ia turut menyumbang kepada masalah jerebu yang mampu menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Contohnya masalah jerebu yang melanda Malaysia pada tahun 1997 menyebabkan hampir seluruh negara seolah-olah diselubung asap. Okey, ni aktiviti harian manusia pula. Isi rumah menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan pekakal elektrik seperti peti sejuk, penyamar udara. Apabila cecair penyejuk digunakan, gas klorofluorokarbon CFC akan dilepaskan ke udara dan ia mampu menipiskan lapisan ozon. Selain itu, pengguna peralatan rumah seperti penyembur reset yang mengandungi CFC untuk juga menyebabkan pencemaran udara. Beberapa kaedah dilakukan oleh pihak bomba dalam mengawal kebakaran di kawasan terbabit. Ini termasuk mengorek parit, memisahkan hutan yang terbakar dengan kawasan yang belum terjejas. Okey, kesan-kesan pencemaran udara. Okey, kesan-kesan pencemaran udara ada 4. Hujan asid, tumbuhan, haiwan, manusia. Okey, hujan asid. Hujan asid berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan. Seterusnya menjadi asid sulfuris dan asid nitrik. Asid ini akan berkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Asid tersebut akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa hidupan yang terdapat di dunia. Kesannya, ia membunuh tumbuhan-tumbuhan dan juga kehidupan air. Ia juga boleh menghakis pakaian, kertas, bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang dan menjadi tak subur. Okey, kesan kepada tumbuhan pula. Kesan pada tumbuhan adalah seperti mengalami kerosakan seperti nekrosis, guguran daun, klorosis, pertukaran. Okey, kepada haiwan pula, haiwan akan
terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Ini menyebabkan daripada udara yang memasuki paru-paru haiwan dan makanan dari sumber tumbuhan yang tercemar kesan pencemaran udara. Okey, ni kepada manusia pula. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida dan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah akan melambatkan tidak balas manusia, dan kesan seterusnya menyebabkan mengantuk, penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Bahan tercemar seperti nitrogen oksida boleh menyebabkan eczema dan pendarahan pulmonari. Bahan tercemar seperti gas ozon boleh menimbulkan keresaan, menyebabkan inflamasi paru-paru dan keupayaan bergerak. Habuk asap kabur suap atau bahan-bahan lain juga menghalang penglihatan mata dan juga menjejaskan mata manusia. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan sebanyak 3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ia adalah 3 kali lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan kemalangan kenderaan. Teruk ni. Okey, ni cara atasi pencemaran udara. Mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor, memelihara lebih banyak tanaman, menghentikan kebiasaan merokok, tidak membakar sampah, membatasi penggunaan listrik. Okey. Pencemaran udara dan air merupakan antara isu alam sekitar yang sering dihadapi rakyat negara ini. Tidak hanya sukar dikesan dengan lebih awal, impak negatif terhadap kehidupan di kawasan tercemar juga menjadi ancaman utama saban tahun. Justru pembangunan teknologi kos rendah berimpak tinggi dilihat mampu membawa perbezaan kepada situasi ketika ini. Ikuti laporan wartawan Zulfakri Syamsul Arifin. Antara yang boleh dipertimbangkan, penggunaan teknologi drone yang mampu mengesan pencemaran di udara dan sungai dengan kos yang rendah. Itu antara inovasi yang dibangunkan warga Fakulti Sains Teknologi FST, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam usaha melestarikan alam sekitar. Dengan kemampuan mengesan pelbagai elemen, data kualiti udara dapat dikumpul dan dianalisa. Pengguna ataupun pihak kilang tu dia boleh monitor. Dia boleh tahu kalau dia punya kilang membebaskan lebih pada tahap yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, so drone ni akan notify direct kepada apps di dalam handphone kita. Jelasnya, teknologi itu juga berjaya mengesan pencemaran di Sungai Langat, Selangor sebelum ini. Namun apa yang lebih penting, kesedaran orang ramai dalam kepentingan menjaga alam sekitar terutamanya sungai. Justru, UKM turut tampil menganjurkan program It's Time for Our River yang dihadiri lebih 300 pelajar dan orang awam semalam. Jadi kita bermula dengan denai sungai yang kelima di sini beberapa tahun lalu, dan kita akan tingkatkan daripada denai sungai kelima, kelas kelima jadi kelas keempat, kelas ketiga, kelas kedua, dan mungkin insyaAllah dalam tempoh terdekat ni kita sampai ke kelas yang lebih baik daripada keadaan semasa lah. Tidak hanya warga tempatan, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sungai berhampiran kampus UKM itu turut menarik perhatian pelajar antarabangsa. Sungai sebenarnya adalah penting untuk dijaga. Sebab kalau tak ada sungai, kita tak ada air bersih. Itulah masalah yang tengah dihadapi di Malaysia ini. Memang ini sebenarnya first time saya buat aktiviti outdoor masa saya di fakulti ataupun di kampus. Jadi memang saya excited lah. And this cleaning activity, this environmental ecology of the Malaysia, we are the Pakistani people. We are group of Pakistani students over here, and we want to serve. We want to give something back to Malaysia because Malaysia has given us too much. Justru, program sedemikian dilihat sebagai wacana yang diperluaskan lagi dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan sungai sebagai sumber penting negara.
Melestarikan sungai adalah tanggungjawab setiap warga. Bersih air sungai, bersihlah minda dan jiwa masyarakat kita. Oleh itu, kelestarian ekosistemnya perlu dijaga untuk dinikmati oleh generasi seterusnya. Cintailah sungai kita. Laporan Zulfakri Syamsul Arifin, TV3. Okey, terima kasih.